أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين، والصلاة والسلام على من نصح دينه أديان الكفرة والطالحين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita baca di malam ni berkenaan dengan ialah sembahyang berjemaah dan ialah beradalah seseorang itu di dalam majlis ilmu, yakni mana kata majlis taklim dan ta'allum, seperti mana yang disebut akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jam'i tabdulu min salatil fardhi, tabdulu salatal fardhi bisab'i wa ishrina darajatan atau kama qala. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah maklum, ia sembahyang Jumaat itu Nabi kata bahawasanya yakni lebih daripada sembahyang seseorang itu, sembahyang seorang yakni 27 darajat, yakni 27. Makna kata kelebihan daripadanya kita sembahyang seorang, yakni makna kata ialah kita sembahyang Jumaat itu makna kata lebih 27, kita telah maklum ni. Saya pun tak kena hurai banyak dalam bab ni kan. Tapi yang saya nak tahu, jadi ialah setengah daripadanya kita telah maklum bahawasanya ialah setengah daripadanya masjid-masjid dan surau-surau ada nama mereka tak ramai ialah sembahyang Jumaat. Dan juga lebih-lebih lagi yakni tak ramai juga, yakni makna kata mendengarkan yakni ceramah agama dan tazkirah agama dan kuliah-kuliah agama. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nak uraikan dengan berkenaan ni, yakni dengan ayat yang saya baca tadi, dan ialah setengah daripadanya saya nak baca dengan satu hadis sajalah. Tak boleh panjang sangat. Hadis satu hadis yang saya baca tadi, mana kata sembahyang Jumaat itu yakni lebih daripada sembahyang seorang diri, yakni mana kata 27 darajat. Kita kata contohnya mana kata salatul jam'i tabtulu salatan fardhi yakni bisab'i wa 20 darajatan. Gitu. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yakni serukan olehmu. Ayat ni makna kata suruh macam mana yang dikatakan seru, yakni ila dinillah, kepada agama Allah Ta'ala. Yakni mana kata dikehendaki agama itu, jadi pada pekerjaan, segala pekerjaan agama kita seru. Seperti kita kata contohnya sembahyang ialah seperti menuntut ilmu, dan sembahyang sama ialah tu. Jadi mana kata dua-dua tu dia tak boleh bercerai kan. Dia panggil kalau dalam bahasa Arab mutaradifan ni, dia boleh berkongsi dua. Jangan kita kata ada ilmu mana kata tak beramal, ataupun kita kata beramal dengan tak ada ilmu.
Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Kita telah maklum. Gitu. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ila sabili rabbika. Yani mana kata kita seru tu, yani ud'unan nasa ila dinillahi ta'ala, yani kita suruhkan yani akan manusia itu kepada agama Allah Ta'ala pun. Ada juga takwil gitu. Dia takwil ni ialah tengah daripadanya bukan kenampakan nafsu sendiri dah. Hanya takwil ini ialah tengah daripadanya mengikut daripada perkataan mufassirin satunya. Yang kedua ialah mengambil mana kata ialah tengah daripadanya kita ni ambil daripada guru-guru. Yang ni mana kata guru-guru yang dia muktabar akan dia. Macam kita kata guru daripada guru kita belajar dia takwil gini. Mana kata diwali dia banyak dia ambil mana pendapat daripada dalam kitab ni kata gini, dalam kitab ni kata gini, dalam kitab ni kata gini. Mana perkataan tu jadi kalau kita jumpa sikit saja, tapi perkataan takwil ni dia banyak. Gitu. Gitu. Jadi ud'u dan nasa, kita mana kata seru akan manusia itu, seru mana? Kita seru sembahyang, seru belajar agama. Yani ila dinillah, kepada agama Allah tu bil hikmah, dengan hikmah. Jadi mana kata yang saya tafsir dulu, mana kita kata dia kehendaki hikmah itu yang bil ilmi nafi'i, yang dengan ilmu yang manfaat akan dia. Tapi di sini yang bil Quran dia panggil dia kehendaki ilmu yang manfaat itu dengan hikmah itu. Jadi ada juga mana kita kata ulama tafsir dengan bijak pandai kita. Dengan hikmah ni dengan orang panggil dengan bijak. Gitu. Sampai kita kata Nabi kita kan seru tu dengan bijak. Ada juga Nabi kita tu seru dengan berlembut. Ada juga seru Nabi tu dengan tegang sikit. Gitu, bukan kasar sangat. Itu setengah daripadanya. Wal mau'izatin hasanah, dan ia dia panggil pengajaran yang baik. Mau'izah seperti macam kita kata yang saya selalu baca kan dalam kitab Mau'izatul Mau'izah tu Mau'izatul lil mukminin tu. Mana kata mau'izah bagi orang-orang yang beriman. Yang ni dikehendaki mau'izah hasanah itu dia panggil yani ar-rafiq. Mana kata kita suruh tu dengan lembut. Dengan lembut ni ada kalanya kita berlembut. Ini kita kata ada juga kena tegang, tapi bukan ke semua tegang belaka orang tak ada. Kalau semua lembut belaka orang tidur lah. Kalau kita kata kalau tegang siapa, ni singa ke manusia. Gitu. Jadi mana kata dengan berlemah lembut ni, mana kata dengan akhlak terpuji, dengan perangai yang elok, dengan perkataan mana kata perkataan yang boleh memuaskan mereka itu, yang boleh memahami akan mereka itu. Gitu. Wat targhib ni, dan ialah kita nak menggemar akan dia. Mana kata kita seru ni supaya nak menggemarkan mereka itu mengerjakan ibadat, menggemarkan mereka itu belajar menuntut ilmu. Itu setengah daripadanya. Seperti kita kata ialah menggemarkan mereka itu daripada mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga wat tarhib. Dan kita kata tarhib ni mana kita kata menakuti. Jadi khabaran menakuti ni seperti kita kata contohnya cerita-cerita neraka, azab kubur, azab di mahsyar, azab ni kita kata ialah hidup di dunia. Ada juga hidup di dunia ni kita kata dengan susah payah gini-gini. Mana kata dia panggil tarhib. Itu setengah daripadanya. Seperti kita kata contohnya, kita kata ini kebaikan, ini kejahatan. Gitu kita cerita. Gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ruwiya anin Nabi sallallahu annahu qala man sallas salata ma'an jama'ati wa jalasa fi khalqihi ilmi wa sami'a kalam Allah. Gitu. Wa amila bihi a'tahu Allah ta'ala sittata asya'a. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat ini mana kata ialah hadis yang dibaca, mana kata ialah di dalam hadis ni disebut akan dia berkenaan kelebihan bagi mereka yang sembahyang Jumaat.
Semayang jemaah ni kita telah maklum. Nah, kita hari ni mana kata kita duk bergaduh masalah rapat saf. Mana kita kata bersemayang jemaah. Tapi di hari ni dah mana kata dah buka dah bersemayang jemaah pun kita boleh dah. Dengan kuliah pun kita boleh dah. Tapi kita kurangkan juga. Ini susah. Ni saya mana kita nak cerita berkenaan ni, kalau apabila kita dengar ni kita berlomba lah ta'awanu lah alal birri mana kata. Jadi mana kata tapi kita kata contohnya dalam satu ayat lagi wasari'u, berlombalah kamu ila maghfiratin. Gitu. Mana ialah mereka yang semayang ia mereka tu akan segala semayangnya serta jemaah. Macam kita kata semayang, mana kita kata kita ni semayang 5 waktu, kita semayang jemaah sama. Sebab kita kata di zaman kita ni, di tempat kita ni dia tak ada. Macam kita kata kita duduk pondok, dia lain duduk pondok ni. Kita kata contohnya kita semayang jemaah tiap-tiap kali, mana kata tiap-tiap waktu tu kita semayang jemaah. Lepas semayang jemaah tu tiap kali lepas jemaah, iaitu kita kita ada majlis ilmu. Macam kita kata majlis taklum macam kita kata contohnya di situ. Tapi macam kita kata kita duduk kat kampung ni, kita duduk kat kampung, macam orang kampung dia belajar waktu di mana kata kuliah duha, macam kita kata kuliah maghrib, tu tak apa dah, memada dah. Kita bagi kita mana kita kata kita orang awam ni gitu. Wajalasa fi khalqihi ilmi, dan duduklah ia man seorang tadi. Ia ni di dalam halaqah bagi ilmu. Macam kita kata halaqah bagi ilmu ni, mari kita kata contohnya apa dia? Kita duduk dalam halaqah di zaman dulu. Maknanya kita kata kalau punya pondok-pondok dia ada halaqah. Maknanya kita kata nak baca kitab tu, jadi mana kata anak murid tu ramai buat halaqah dulu. Lepas tu guru ni barulah baca kitab. Gitu. Tapi kita ni tak ada duduk penyuruh sana seorang, duduk penyuruh sini seorang. Kadang-kadang hak tengah tu ada berapa orang kan? Gitu. Tak apalah kita kata itu setengah daripadanya yang kita nak ambil kebajikan, mana kata ialah kebajikan apa dia ni, kelebihan rapat tu pun baik juga. Supaya kita kata contohnya macam orang tabligh kan, kita ni kalau orang tabligh semua buat tak kena. Dia orang tabligh ni kalau kita kira cantik mana kata amalan mereka itu, dan mana kita kata suruhan mereka itu, akhlak mereka itu. Tapi kalau kita kira dia maklumlah pengikut ni dia tak tu sangat. Tapi mana kata ialah setengah daripadanya orang yang mana kita kata ialah apa dia ni. Orang-orang yang kuat di dalam tabligh itu terdiri daripada orang-orang hebat-hebat. Macam kita kata contohnya pemimpin mereka itu, ataupun guru-guru mereka itu, ataupun ulama-ulama mereka itu lebih daripada kita lagi kalau kita nak bandingnya. Sebab kita kata contohnya apa dia ni, Maulana tu tinggi. Saya dengar dah Maulana, macam Maulana Yusuf tu, hebatnya ilmu dia. Mewatak ingat. Kita kata contohnya hadis mana kita kata setengah hadis muwatta, mana kita kata kitab muwatta ingat dalam dada, mana Bukhari ingat dalam dada, Muslim ingat dalam dada. Allahu akbar. Ilmu mereka itu. Dan ialah banyak lagi. Macam kita kata ialah mana kata ialah apa dia ni, masa kita bagi mazhab Syafi'i kita ingat banyak, dia ingat mana kata Sahih Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Tak tahu, wallahu alam. Dia orang cerita dia ada 40 mana kata ialah 40 matan yang ada di dalam dada mereka itu. Tengah kata sampai 70 ada. Tapi kita tengok ada mana kata ialah dia ceramah, dia buat terbit satu ayat tu, dia buat terbit macam-macam. Ni kok jihad, ni kok tasawuf, ni kok usuluddin, ni kok mana kata kok fiqh, ni kok hadis, mana kata satu-satu ayat tu. Bijaknya mereka itu. Tapi kalau kita kata kita ni untuk hak bawah-bawah ni pengikut, itu janganlah kita menghinakan, tak baik. Setengah daripada pakai sorban itu sunnah, janggut adalah sunnah, pakai jubah sunnah. Apa dia lagi? Mana kita kata apa dia ni, sugi sunnah, tapi kadang-kadang sugi dia orang tu tak basuh gitu ya. Kadang-kadang dia gaduh-gaduh dia tak basuh gitu ya. Gitu. Tapi janganlah kita dengar ni.
Mana kita duduk di dalam majlis ilmu, wasami'a kalam Allah, dan kita dengar dan ini akan perkataan Allah Ta'ala. Di sini perkataan Allah Ta'ala itu sama mana kita kata, contohnya kalau kita kira perkataan ni telah maklum Al-Quran sajalah. Tapi makna kata ialah tengah daripadanya bukan tertentu kepada Quran saja, dia kena di sini. Gitu kita nak hadis ni. Sebab kita kata contohnya kita dengar hadis pun, yang ni mana kata hadis itu pun, yang ni mana kata seolah-olahnya syarak tu dia ada dua kan, syarak hakiki, majazi. Mana kita kata syarak Allah Ta'ala tu mana kata Quran, syarak majazi tu hadis. Dan ialah mana kita kata hukum-hukum fiqh dan hukum macam kita kata usuluddin, kata ya ni dia ambil daripada Quran, daripada hadis juga. Siapa kita kata kita duk menafikan tu tak elok. Kerana kita kata menafikan ilmu tasawuf, menafikan ilmu usuluddin. Usuluddin pun, ini ulama usuluddin ambil daripada perkataan Allah Ta'ala dan perkataan hadis. Begitu juga ialah macam kita kata tasawuf, mana kata ambil daripada perkataan-perkataan yang kuat. Mana kata ambil macam kita kata contohnya ambil perkataan Ibnu Uyainah, macam kita kata perkataan Sufyan Tsauri, Abdullah Ibnu Mubarak, tengah daripadanya perkataan mereka itu. Hebat-hebat, tapi yang kita menapi itu kita ilmu setara mana demo, ilmu setara mana kita kena fikir. Saya nak cerita kok tu tak ada, takut tak habis pada kita kata perkataan ni. Saya nak baca ni. Yani wa amila bihi, dan beramallah dengan dia, dengan kalam Allah itu tadi. Kita beramal. Yang dia orang panggil beramal di sini sama ada kita kata kita belajar, kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Dan ialah setengah daripadanya kita ada ilmu, kita beramal juga. Iaitu mana kata kita yang ini menyampaikan kepada orang lain. Nah, setengah daripada ustaz-ustaz. Yang ni kita hakikatnya kita kena jaga. Yang kita mana kata kita duduk, mana kita kata kita sebagai seorang ustaz, jangan duk jadi berbala, jangan duk beri selisih faham, itu biasa saja. Ikhtilaful ulama rahmatul lil ummah. Jadi mana kata berselisih ulama pendapat itu jadi rahmat bagi orang, bagi pengikut-pengikut ni. Tapi yang kita hari ni tak. Jadi mana kata selisih tu seolah-olah kita nak menghinakan dia. Kau ni nak menghinakan ni. Itu tak kena lah. Nah, mana kata ialah ulama ni, dia kata dah, mana kata mujtahid itu, yakni mana kata ialah mana kata tidak mengingkarkan yakni akan perkataan mujtahid yang lain. Siapa juga kita kata kita seorang ustaz, kita tak menafikan hak dia, kita tak payah menafi. Dia kata hak ni, betul lah bagi pada kata perkataan tu perkataan betul daripada Al-Quran dan hadis dan mufakat jumhur ulama, ittifaq ulama, maka betul perkataan tu. Yang kita duk menafikan, yang duk mengata hak ni tak betul, hak ni tak betul ni, dasar mana yang kita belajar? Yang kita belajar pertama nak beramal diri kita. Yang kedua kita nak menyampaikan kepada manusia yang lain. Bukan mana kata ia nak jadi pertelikah dan pertelisihan kita tu sehingga mana kata mu kafirkan aku kafirkan mu. Mu pasikkan aku pasikkan mu. Mu munafikkan mu, aku munafik kamu. Itu tak kena lah, tak suruh pun. Cara tak suruh lagu tu. Hanya cara hanya disuruh akan dia. Kita mana kata orang panggil, jadi makna kata dia panggil ikhtilaful ulama, macam saya kata tadi, ikhtilaful ulama rahmatun lil ummah. Seperti kita kata, seperti mana yang Nabi kata al ulama warasatul anbiya. Mana kata ulama itu mewarisi daripada, mana kata daripada ilmu tu daripada Nabi. Jadi Nabi macam mana? Akhlaknya terpuji, amalannya terpuji, sikap sopan santunnya terpuji, segala-galanya. Sifat mana kata sifat-sifat terpuji itu ada kepada Nabi kita. Begitu juga kita sebagai seorang ustaz, kita nak ikutkan sunnah Nabi, ikut ajaran Nabi, ikut akhlak Nabi, ikut perangai Nabi, kita tirulah sebagaimana Nabi kita menjalankan syariatnya, yakni kepada kita menyampaikan segala hukum-hukumnya. Ni yang kita berbantah-bantah tak tahulah kadang-kadang ni, sampai kita dengar pun jadi bosan. Kadang-kadang kita dengar ni jadi tak tahu yang mana satu betul, yang mana satu salah. Bukan kita gitu. Memang apabila zahirlah bid'ah itu, maka tak boleh kita diam, kita kena hapus buang bid'ah ni. Tetapi adalah perbuatan itu, nah kadang-kadang ni bukan dia dak, sama-sama mu nak hina aku nak hina mu, mu hina aku hina mu. Itu yang kita gitu. Gitu. Dan Allah Ta'ala berikan
Ia di mana kata ialah a'tahullahu ta'ala sittata asya. Ia di mana kata memberilah oleh Allah Ta'ala akan 6 perkara kepada kita. Satunya al-rizqu minal halal. Kita takut sangat rezeki itu daripada halal. Ia ni Allah Ta'ala berikan rezeki kepada kita. Ia di mana kata rezeki itu rezeki yang halal. Kita takut sangat. Di zaman kita ni, seperti mana yang Allah Ta'ala kata, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Allah Ta'ala berikan rezeki kepada kita, kita sombong pada muka bumi. Bara. Zalim ke orang, buat mana kata tunjuk kata kita ni tebih, kita sombong, kita takbur. Itu orang panggil, ya tak jadi kita dapat rezeki. Hanya rezeki yang ni daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, rezeki yang halal kita dapat. Mana kata kita duduk di dalam majlis ilmu satu, Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nabi kata wa yanjua mil azabil qabri, dan lepas ia seorang itu daripada azab kubur. Yang azab kubur ni, tengok Sayyidina Umar, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala, doa Sayyidina Umar. Cuba kita tengoklah mana kita kata dalam azkar tu pun ada, dia kata macam mana? Ya Allah, ya Tuhanku. Mana kata dia kata, aku minta jauh daripada seksa kubur. Dan jikalau adalah wahai Tuhanku, jikalau sekiranya aku masuk neraka pun aku redha. Tapi mu jangan kenalah aku daripada seksa kubur. Tapi mu jangan kekankan aku di dalam neraka. Aku tak mau lah, dia kata. Kekan tak nak, tapi masuk neraka aku redha. Tapi jangan ialah seksa kubur. Seksa kubur ni setengah ulama yang mengatakan sekurang-kurangnya dihapitkan sehingga menjadi sit tulang rusuknya. Dihapit oleh bumi. Tu tak apalah kita cerita berkenaan azab kubur. Tengok dia kata gini kubur. Ia ni mana kata daripada azab kubur, seperti mana yang Nabi kata, al-qabru raudatun min riyadin jinan wal qabru hufratun min hafarin niran atau kama qala. Nah, lubang kubur itu yakni satu taman daripada taman-taman syurga, yakni bagi mereka-mereka yang beriman. Yakni bagi mereka yang beriman, yakni kubur itu seperti taman, seperti kita ditasybih akan dia seperti kita berada di taman syurga sana. Tapi wal qabru hufratun min hafarin niran atau kama qala. Jadi mana kata lubang kubur itu satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Wan iyazabillah. Lubang neraka macam mana kita duduk tu seolah-olahnya menepati neraka dah. Tak pergi neraka lagi, itu neraka wallahu a'lam, cara mana tak tahu. Tapi mana kata duduk dalam kubur pun ditasybihkan sebagai neraka dah. Gitu. Wa yuqta kitabahu bi yaminihi, dan diberikan yakni akan suratan amalannya yakni dengan tangan kanan. Dan mana kita kata kita dapatkan suratan amalan kita itu sama ada kebaikan dan kejahatan, tapi dengan tangan kanan. Ini terjamin daripada masuk syurga, itu setengah daripadanya. Tapi ada yang mengatakan ini beri amalan tu sebelum ini kita kata kita masuk di kubur, selepas daripada muka nakit tu dia bagikan kepada kita suratan amalan. Itu setengah kata. Tapi setengah kata lain, dia kata di sini, setengah kata dia hak yang kita jumpa dalam hadis lain ni, dia kata gini, bahawa suratan amalan itu yang ni tak bukan pada ketika ditimbang akan dia segala pahala, dihisap akan dia pahala kita dengan kebajikan kita, maka diberikan suratan amalan itu kepada kita. Kalau dapat kanan lah, kalau dapat kiri wan iyazabillah, dapat kiri masuk neraka lagi kan. Gitu. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Minta lah supaya kita minta sama-sama tu. Wa yamurru 'ala sirati kal buraqil khatibi. Nah, dan lalu di atas sirat itu seperti kilat menyambar. Yang ni kata-kata kita ni telah maklum sirat ni. Nah, ada yang berjalan dengan merangkak, ada yang berjalan tu. Tapi ada riwayat yang mengatakan mana sirat itu lebih halus daripada mana kata hujung rambut, dan lebih tajam daripada hujung lembing. Gitu ada yang mengatakan. Setengah kata sirat ni ikut amalan masing-masing. Kalau kita kata kita amalan kita banyak, yang ni mana kata kita tu besarlah sirat tu. Kadang-kadang amalan kita banyak, boleh lalu dengan laju lah kita.
Boleh berjalan macam kita berkata berkuda pun ada. Mana kita kata contohnya ataupun seperti berlari pun ada. Seperti benda kita kata macam anak panah pun ada, seperti kilap menyambar tu katanya. Gitu. Wa yakhshuru minan nabiyyin, dan yang duduk sekali. Dia hasyat ni hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT, tempat berhimpun manusia. Jadi mana kata ialah tengah daripadanya dia di padang mahsyar ni. Kalau cerita bab di padang mahsyar, iaitu tak lain tak bukan dia macam ni padang mahsyar ni. Jadi apabila kita berhimpun di padang mahsyar tu, dia tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berteduh, tak ada. Malaikatnya iaitu naung yang ada, naung aras ni, jadi mana kata yang berteduh dah oleh mana para rasul dan para nabi dan para siddiqin, syuhada, salihin, mukminin, itu setengah daripadanya yang duduk berada di situ. Mana kata diri daripada kita orang yang beriman ni, bersertalah kita duduk di situ. Kalau nak cerita panjangnya, ada dicerita dalam hadis berkenaannya kita dia duduk di situ, kita minum air apa, dalam Quran pun ada kata gitu. Kita nak minum air, lepas tu makan dan apa semua. Jadi mana kata ada belaka di mana kata di naung aras dipanggil di situ. Tapi kita di masa tu manusia ini kita kata berjalan di mahsyar sana lah. Di padang mahsyar tu. Gitu dia orang panggil duduk sekali dengan Nabi. Wa banallahu lahu baitan pin jannati, dan telah membina, yakni telah membuatlah oleh Allah Subhanahu wa taala baginya, bagi seorang tadi, bagi man tadi, yakni akan satu bait. Bait ni macam kita kata contohnya satu istana lah bagi kita. Jadi macam kita kata cantu, kalau kita kata Madinah tu negeri, kita kata contohnya, ataupun kata satu kampung yang di dalam syurga, bukan kampung lah sana. Tak ada dah kampung. Kalau kita kata kalau kusur tu mahligai, kita kata setengah kata baitan ni pun yang di mana kata dengan makna satu mahligai, setengah kata dok satu istana gitu. Satu mahligai di dalam syurga, gitu. Jadi mana kata di dalam syurga sana Allah Ta'ala binakan bagi kepada kita tu satu mahligai, tapi min yaqutihi hamra'a, yakni daripada permata yakut yang merah. Dia yakut yang merah ni saya tengok lah. Jadi mana kata permata yakut yang merah ni, saya selalu cerita bab ni. Saya tengok, mana kata tengok masa buat pameran di Kelantan tu, masa tu saya duduk pelajar lagi, umur lebih kurang dalam 20-an lagi. Gitu. Saya pergi tengok tu, jadi pemata dia tu lebih kurangnya sebiji pemata yakut yang merah tu. Mahalnya. 350 juta dolar US. Sebiji itu. Yang mana kata di pedang iaitu Sayyidina Uthman. Pedang Sayyidina Uthman tu dia tak panjang mana kita kata, tapi pemata-pemata yang lain, Zabarjat, dia macam-macam ada pemata, tapi pemata yang ada di situ masa tak silap bang, ada sebiji saja yang paling mahal, iaitu pemata yakut yang merah. Gitu setengah daripadanya. Lahu baginya, bagi seorang itu, baginya, bagi mana kata ialah bagi syurga itu, arba'una baban, yakni 40 pintu. Dia ada 40 pintu. 40 pintu ni banyak lah. Kalau kita kata 40 pintu ni besar. Kalau kita nak banding dengan dunia ni, tak boleh banding lah. 40 pintu mana siapa ada, banglo mana apa tak ada. Gitu. Gitu. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan ialah hadis ni. Berlombalah kita, yakni wasari'u ila maghfirati. Jadi kita kata segeralah kepada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun macam mana? Kita pernah kata bersemayam jemaah, minta selepas daripadanya kita minta ampun. Lepasnya kita dengar tazkirah daripada ustaz-ustaz, tapi ustaz yang muktabar lah, yang baik lah. Tapi kalau ustaz belawang maki hamun ini, kadang-kadangnya tak dengar telinga juga kita. Tapi orang kita ni dia pelik. Kalau ustaz kalau slow sangat pun dia tak nak juga. Kalau dekah sangat pun dia tak nak juga. Tak tahu, wallahu a'lam lah, itu atas pendapat masing-masing lah. Itu setengah daripadanya. Kita nak baca satu lagi. Nabi kata sikit lagi,
Qala Nabi SAW, Nabi kata, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ati wa in ta'mura alaikum abdun abasyiyun sekalipun. Nah, yakni aku wasiatlah akan kamu dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Yakni buat ibadat dengan takwa. Seperti mana kita kata wakin wa tawakkan. Nah, itu takwa. Yakni mana kata kita ikatkan bau serah. Ikat macam mana? Yakni kita buat ibadat tu dengan sempurna, syarat, rukun dan segala sunat-sunat dan segala adab-adabnya, itu surah daripada syarat. Yang mana kita kata kita jauh juga dari penyakit hati, iaitu hasan, ujub, riya, sam'ah. Itu dengan takwa. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita junjungkan segala perintah yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan kita jauhkan segala larangannya. Gitu. Dan kita dengar ni orang panggil sama'a qabulin. Jadi akan sebagai dengar yang kita terima. Nah, kadang-kadang ada juga orang kita dia dengar tapi dia tak terima pun. Nah, ustaz duk ceramah macam nak tercabut telinga dia, duk bersikit dia buat tak tahu, dia buat hal dia, dia duduk cara hal dia je. Tapi dengar macam tu, orang panggil dengar tak kena buat apa. Setengah kata tak diberi pahala akan dia. Setengah kata diberi pahala di atas kita tu, orang panggil berserta sekali. So, kita kata contohnya, kita semayang dengan tak ada ayat semayang, dia boleh. Mana kata boleh pahala? Boleh pahala yang ni atas perbuatan kita saja. Tunduk, bangun tu lah. Mana kata kita berzikir apa tu, tu boleh pahala. Tapi tuntut tu tak lepas. So, begini juga macam kita kata contohnya, kita dengar tapi kita tak tahu apa. Jadi mana kata kita dengar, jadi orang panggil pahala tu dapat. Tapi yang ni mana kata ialah kelepasan, mana kata lepas daripada tanggungjawab kita, tak lah. Jadi mana kita kata wajib kita berilmu, menuntut ilmu itu, dia panggil gini, ialah kita dengar sengat akan sebagai dengar yang kita terima akan dia. Kita utlubu wa ta'allama hatta ta'allama. Tuntutlah olehmu akan ilmu itu dan belajarlah akan ilmu. Yang ni sehingga kamu mengetahui akan dia. Itu orang panggil kita belajar, kita menuntut sehingga kita faham. Gitu barulah dinamakan kita itu menuntut ilmu. Gitu. Wa ta'ati dan ta'at. Jadi ke mana kata kalau kita ada ilmu tak kita ta'at tak jadi juga. Kalau kita ta'at tak ada ilmu pun tak jadi juga. Seperti kata tadilah, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Yang ini ditolak akan dia segala amalan itu. Dan jika menyuruh di atas kamu itulah, jika mana kata orang yang suruh, orang yang ajak kamu semayang, orang yang menyampaikan kepada kita tu abdul abasyiyun sekalipun, macam kita kata akan mana kata seorang hamba yang bangsa Habasyah sekalipun. Ni kita kata ni tok guru ni comel dia ni, baru nak mengaji ke dia. Ni kita kata tok guru apa ni, tengok muka pun takut kita. Tak kira ialah setengah daripadanya hamba yang bangsa Habasyah pun. Dia bangsa Habasyah ni bangsa kulit hitam tu. Kalau nak tanya orang mengaji kat luar negara dia tahu lah. Tapi kalau kita pergi Mekah pun ada bangsa kulit hitam tu kan. Dia kulit hitam ni dia hitam sungguh. Dia hitam lebih lagi benda kata benda hitam. Gitu. Mana kita kata contohnya, maka di situ setengah daripadanya hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, walalah kita kata bangsa lekeh pun, orang ni lekeh pun, orang ni bangsa asin pun, boleh kita belajar dengan dia. Tapi syaratnya mana kata ilmu yang dia ajarkan kepada kita itu, yakni ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah, yang seperti mana yang saya baca tadi, yakni hadis yang saya baca tadi, semayang jemaah itu yakni manfaat pada dunia dan manfaat pada akhirat. Yakni kita kata kita ada di dalam majlis ilmu itu, jadi akhirat pun kita dapat, dunia pun kita dapat. Jadi dapat apa? Yakni kelepasan daripada papa kerana tu minta juga wan iyazabillah juga gitu setengah daripadanya. Begitulah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap maaf belaka. Sekianlah saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una.
Ya Allah, ya Tuhan kami, beri manfaatlah dengan barang yang Engkau telah ajar akan kami. Dan ajarkanlah kami akan barang yang manfaat akan kami. Amin ya amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.